Jumlah keseluruhan pengambilan pekerja di Singapura meningkat buat 5 suku berturut-turut. Kementerian Tenaga Manusia MOM bagaimanapun menyatakan kadar pengangguran juga kembali ke paras sebelum pandemik sedang kegiatan ekonomi semakin rancak. Tetapi pemberhentian pekerja juga semakin bertambah. Menurut anggaran awal, jumlah keseluruhan pengambilan pekerja bertambah 47,400 pada suku keempat tahun lalu. Sektor binaan membentuk sebahagian besar daripada pengambilan pekerja dalam kalangan bukan penduduk. Jumlah pengambilan pekerja dalam kalangan penduduk pula meningkat di tengah-tengah musim perayaan hujung tahun bagi sektor-sektor seperti runcit serta makanan dan minuman F&B. Sementara itu, kadar pengangguran kekal rendah pada 2% pada bulan lalu. Jumlah pemberhentian pekerja pula meningkat kepada 3,000 pekerja pada suku keempat, iaitu lebih seganda berbanding 1,300 pekerja pada suku sebelumnya. Ramai daripada mereka bertugas dalam sektor elektronik serta IT dan perdagangan borong. Menurut MOM, momentum pasaran buruh mungkin akan melemah pada tahun ini dengan pertumbuhan ekonomi yang diramalkan lebih perlahan. Kita beralih pula kepada jumlah pemberhentian pekerja. Hampir 3,000 pekerja telah dilepaskan dalam suku terakhir 2022, kebanyakannya ekoran penyusunan semula syarikat. Ini merupakan 2 kali ganda jumlah pemberhentian kerja dari suku sebelumnya. Namun menurut MOM, angka tersebut masih berada dalam julat suku tahunan sejak 2019. Pembuangan pekerja juga meningkat bagi ketiga-tiga sektor utama, binaan, perkhidmatan dan pengilangan. 900 pekerja sektor pengilangan diberhentikan pada suku keempat 2022. Ia seiring dengan penguncupan bagi sektor tersebut, terutama memandangkan permintaan global yang kian lemah bagi produk-produk elektronik. Dalam sektor perkhidmatan, lonjakan pembuangan pekerja dikaitkan dengan bidang perdagangan borong dan teknologi maklumat. Ini tidak memeranjatkan memandangkan banyak syarikat gergasi teknologi telah melakukan penyusunan semula ekoran keadaan ekonomi yang semakin mencabar. Kesemua ini bermakna jumlah pemberhentian kerja untuk 2022 mencecah angka 6,450, iaitu lebih rendah daripada sebelum pandemik melanda. Dengan semakin lebih banyak syarikat kini mengambil langkah pemotongan kos, MOM menyatakan pemberhentian pekerja mungkin terus meningkat bagi 2023. Namun kadarnya tidak akan melonjak kerana permintaan untuk tenaga kerja masih kukuh. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF telah menurunkan unjuran pertumbuhan ekonomi Singapura untuk 2023 memandangkan kelembapan ekonomi global dijangka mengatasi kesan positif daripada pembukaan semula ekonomi China. IMF kini menjangkakan ekonomi Singapura akan tumbuh 1,5% tahun ini, rendah sedikit berbanding unjuran 2.3% yang dibuat pada Oktober lalu. What is really important for Singapore, and it's also true for many other Asian economies, is the openness to trade. So this is an economy that's going to be very influenced by what's happening in terms of global activity. China's reopening is certainly a favorable factor that's going to lead to more activity, but this is in a context in which the global economy itself is slowing down from 3.4 to 2.9, and at the end of the day, this is what dominates. Menurut IMF, Singapura dijangka mengalami peningkatan inflasi pada tahun ini disebabkan kadar cukai barangan dan perkhidmatan GST yang lebih tinggi. Namun masih terdapat tanda-tanda positif untuk negara ini. Antaranya daya tarikannya sebagai hub perniagaan yang boleh menarik lebih banyak kegiatan pelaburan pada masa depan. Singapura menduduki tangga kelima dalam kalangan negara yang paling kurang terlibat dengan rasuah pada tahun lalu. Ia juga kekal sebagai satu-satunya negara Asia yang berada di 10 kedudukan teratas senarai tersebut. Ini menurut Indeks Persepsi Rasuah CPI yang diterbitkan oleh Gerakan Anti-Rasuah Global Transparency International. Tekad politik yang kukuh untuk menentang rasuah, hukuman berat bagi kesalahan rasuah dan budaya tiada toleransi terhadap rasuah merupakan 3 faktor paling penting yang menyumbang kepada kadar rasuah yang rendah di Singapura.
Singapura juga mencatatkan prestasi yang baik dalam indeks antarabangsa lain bagi negara paling kurang amalan rasuah dan sektor awam yang bersih. Perunding cara risiko politik dan ekonomi meletakkan Singapura sebagai negara paling kurang mengamalkan rasuah dalam kalangan 16 ekonomi dalam laporan rasuah di Asia 2022. Ia satu kedudukan yang dipertahankan Singapura sejak 1995. Negara ini juga menduduki tempat ketiga kerana tidak terlibat langsung dalam rasuah dalam Indeks Kedaulatan Undang-Undang Projek Keadilan Dunia 2022. Ini sekaligus menjadikan Singapura negara Asia di kedudukan terunggul daripada 140 negara dalam senarai tersebut. Rampasan kuasa di Myanmar yang bakal masuk tahun kedua esok telah menyukarkan warganya untuk mendapatkan pekerjaan di Singapura. Syarikat-syarikat tempatan yang sering bergantung kepada tenaga kerja dari Myanmar berdepan dengan urusan administrasi yang sulit serta peraturan cukup ketat untuk membawa masuk pekerja dari negara tersebut. Jurutera asal Myanmar, Phon Nhat, telah bekerja di Singapura sejak 10 bulan lalu. Beliau antara yang segelintir yang beruntung dapat berbuat demikian sejak Myanmar di bawah perintah junta tentera. Majikan beliau mengeluh perlu tempuh pelbagai urusan administrasi serta peraturan baru yang ditetapkan pemerintah Myanmar sebelum mendapat kelulusan. There has been very long recruiting. It takes average about 2 months. There's a lot of undertaking letter. You know, just to recruit one worker, I need to sign power and Tony letter, which never before in construction industry. Merumitkan lagi keadaan di Myanmar, proses memperbaharui pasport kini lebih sulit. Menurut Ma Ai, pembantu rumah asal Myanmar, kedutaan negaranya di sini ditutup. Menurut agensi yang membawanya kerja di sini, perniagaannya merosot 20% sejak 2 tahun lalu. Lapangan terbang Changi mengakhiri tahun 2022 dengan lonjakan kukuh jumlah penumpang udara. Rekod perjalanan pada bulan Disember melonjak kepada 72% kadar sebelum pandemik. Lebih 4.6 juta penumpang menggunakan terminal-terminal di Changi. Jumlah keseluruhan penumpang yang dicatat untuk 2022 mencecah lebih 32 juta orang. 5 pasaran utama adalah para penumpang dari negara-negara seperti Australia, Malaysia, Indonesia, India dan Thailand. Pembukaan semula Terminal 2 dan 4 Changi telah membantu memenuhi permintaan yang melonjak. Walaupun keadaan ekonomi masih belum menentu, lapangan terbang Changi yakin ketersambungan dan trafik udara bakal kembali ke paras sebelum pandemik COVID-19. Penguasa Sains Kesihatan HSA telah menangkap seorang lelaki 36 tahun yang didakwa menjual pengewap elektronik atau vape kepada para pelajar di West Mall. HSA menyatakan ia menjalankan operasi pada 20 Januari lalu setelah mendapat maklumat mengenai kedai di gedung beli belah itu yang menjual produk terlarang kepada para pelajar. Selain menjual vape di kedai tersebut, lelaki itu juga menyimpan barangan berkenaan di situ dan di rumahnya. HSA telah menyita lebih 400 vape dan 350 komponennya dari kedai itu dan di sebuah rumah di Tampines. Kesemua barangan itu dianggar bernilai lebih $11,000. Jika sabit kesalahan, lelaki itu boleh didenda sehingga $20,000 atau dikenakan hukuman penjara sehingga setahun atau kedua-duanya sekali. Pembelajaran di rumah HBL kembali lagi untuk sebilangan kelas di Sekolah Rendah Nanyang setelah beberapa kes demam, batuk dan sakit tekak dikesan sejak beberapa hari lalu. HBL dilaksanakan di sekolah itu bagi hari ini dan esok. Dalam satu kiriman WhatsApp daripada Pengetua Wong Lee Peng, pihak sekolah mengesan kes-kes demam, batuk dan sakit tekak dalam 2 kelas pada Jumaat lalu. Beliau turut memberi jaminan pihak sekolah akan membersihkan dan membasmi kuman di kawasan terjejas dan ruang kegunaan bersama. Gejala influenza itu dikesan dalam sebilangan pelajar sekolah tersebut sejak Khamis lalu. Dalam satu surat yang ditujukan kepada ibu bapa murid dari kelas yang terjejas, Cik Wong menggalakkan para murid supaya kekal di rumah dan elak daripada bertemu dengan rakan-rakan sekelas sepanjang HBL ini.
Beliau turut menggesa para ibu bapa serta pelajar lain agar memainkan peranan masing-masing dalam menjalankan tanggungjawab sosial. Dalam satu lagi surat ditujukan kepada para ibu bapa semalam, Cik Wong menekankan sekolah tersebut amat menggalakkan pemakaian pelitup di sekolah untuk tempoh seminggu. Selain itu, para doktor tempatan yang ditemui melaporkan terdapat lonjakan 30% dalam kalangan kanak-kanak yang mendapatkan rawatan bagi virus demam selsema sejak 2 minggu lepas. Seorang doktor mengatakan ia disebabkan ramai yang tidak memakai pelitup muka semasa musim perayaan Tahun Baru Cina yang baru lalu.